satu perkara yang boleh dikatakan dah lama dijalankan di negara-negara yang maju. Dan kalau kita tengok dari segi statistik, maklumat dan sebagainya, memang positif di negara-negara. Kalau Malaysia menjalankan GST ini, rasanya kita bukan antara mereka-mereka yang baru menjalankan GST. So, program GST dan juga struktur cukai GST ini telah dicuba di negara lain dan memang telah dikata verified, it's a verified program. Tapi yang saya rasa sedih kenapa pasal respon rakyat yang bercampur-campur tu mungkin disebabkan oleh ketidakterusan setengah ahli politik dan dalam memberikan maklumat. Itu pertama. Kedua, saya rasa kerajaan perlu mengambil langkah yang lebih awal sebelum memperkenalkan GST. Kita perlu educate dulu, kita perlu ajar dan bagi mereka faham apa itu GST sebelum kita memperkenalkan GST. Kita tak boleh memperkenalkan satu polisi tanpa pemahaman. So saya rasa apa yang mereka luahkan sekarang ni bukan kerana GST tak bagus, kerana mereka tak faham. Kadang-kadang kalau kita menggunakan logik, sebenarnya kita boleh berfikir. Walaupun benda itu orang kata pemahamannya mungkin agak tinggi. Ramai orang bercakap dengan saya itu, saya tak faham GST kerana saya tak belajar tinggi dan sebagainya. Itu tak betul. GST adalah satu mekanisme yang sangat-sangat ringkas. Tapi kalau bila kita tak faham, kita menganggap benda itu tak bagus. Di dalam bahasa Inggeris kata, we fear the things that we don't know. So, kalau kita nak hilangkan rasa takut, hilangkan rasa syak wasah kita kena fahami, ambil langkah memahami dahulu. Barulah kita tahu sebenarnya GST itu bagus atau tak. We need to listen to understand, not listen to reply. Itu yang paling penting. So, kalau kita tengok respon yang ada pada Datan Merdeka, Sohu, KLCC dan sebagainya, saya rasa perkara seperti ini tidak perlu sebenarnya. Kalau nak protes, faham dulu berprotes. Kalau tak faham protes tu, bila kita labelkan sebagai bodoh, marah pula kan. So, saya rasa kalau sebagai orang Malaysia yang kata dah merdeka lah apa kan, gunalah akal fikiran. Okay? Sebenarnya untuk mempelajari GST itu sangat mudah. Banyak sangat video-video yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terbabit dalam GST yang boleh kita dapati dalam YouTube. Pelajari dari mereka yang faham dan arif tentang GST, bukan daripada ahli politik, bukan daripada ahli politik, bukan daripada ahli politik. Ikutkan statistik terbaru yang saya dapat ni, bangunan komersial pemilikan kepada orang Melayu hanyalah 11.7%. Bukan Melayu pemilikannya 88.3%. Jauh beza. Kalau ikutkan populasi orang Melayu dan Bumiputera ni, sebenarnya 67% daripada penduduk Malaysia ni adalah golongan Melayu dan Bumiputera. Tetapi 67% ini hanya memiliki 11.7% harta komersial. Itu harta komersial. Belum lagi termasuk harta tanah yang biasa, perumahan dan sebagainya. Kalau kita tengok dari segi trend terkini, mereka yang bukan Bumiputera memiliki hartanah seperti banglo, semi-D, kondo mewah dan sebagainya. Tapi kalau kaum Bumiputera, PPR, apartment, kondo yang memang lusuh dan tak ada maintenance, kawasan-kawasan luar bandar dan kampung, memang teruk. Sebenarnya benda ni kalau kita tengok secara betul, kalau kita pantau betul-betul, sebenarnya semua nampak. Saya bagi contoh yang paling senang. Dulu Sri Hartamas dikenali sebagai Segambut. Segambut, pemilikan hartanah Segambut sebenarnya 100% Bumiputera. Tetapi 27 tahun yang lampau, kaum Bumiputera telah memberi satu tawaran yang begitu tinggi kepada orang Melayu di sana, di mana mereka membeli tanah-tanah di Segambut dengan 2 kali ganda harga tanah. Dulu 27 tahun yang lampau, satu kaki persegi tanah di Segambut adalah sekitar RM19 hingga RM25 satu kaki persegi. Tapi bukan Bumiputera beli dengan harga RM50. Mereka jual tanpa berfikir. Sekarang di Sri Hartamas, satu kaki persegi tanah di situ
adalah dalam lingkungan 700 hingga 1,100 ringgit satu kaki persegi. Macam mana kita nak beli balik? Orang Bumiputera yang menjual dengan RM50 tak akan mampu membeli balik dengan harga RM1,100 satu kaki persegi. Perkara begini sebenarnya telah menjadi trend daripada masa dulu lagi. Kalau kita tengok nenek moyang kita yang banyak tanah sebagainya, telah mengeluarkan satu perintah daripada dulu lagi. Kalau tanah pusaka jangan dijual. Pasal nenek moyang kita dah nampak cucu-cucu mereka akan menjadi lemah dan mengejar kekayaan tanpa berfikir tentang apa yang akan berlaku dalam masa hadapan. So inilah disebabkan oleh mereka yang nakkan kekayaan tanpa bekerja dan tanpa berfikir dua kali. Harta yang telah dikumpulkan selama ni dijual dengan sewenang-wenang. Makan. Sebenarnya dalam Bumiputera dia tak ada orang kata tak ada berkaitan ekonomi, sebab mereka tak faham ekonomi itu apa. Lebih-lebih lagi kalau mereka yang hanya mengejarkan kekayaan yang singkat. Ramai orang yang hanya mengejarkan kekayaan yang singkat, yang dia nak semua upfront. Dia tidak mahukan sesuatu yang memerlukan kerja keras, yang walaupun dia benda yang memerlukan kerja keras tu boleh memberikan kekayaan di kemudian hari yang akan berlangsungan selama-lamanya. Kalau kita tengok statistik sekarang ni, dari segi hutang 140% daripada hutang yang ditanggung oleh orang Melayu adalah hutang yang tidak boleh dibayar. Maksudnya hutang yang telah melebihi apa yang mereka boleh dapat daripada gaji atau pekerjaan itu. Tahap sosioekonomi orang Melayu adalah 76% di kawasan yang rendah. Tahap sosioekonomi rendah 76%. Pengangguran 73.7%. So orang Melayu hanya menang di statistik yang begitu teruk, bukan di statistik yang di sana. So kalau kita nak rumuskan sekarang ni, keadaan Melayu dan Bumiputera sekarang ni berada di kawasan yang begitu kritikal.